What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapore, Brunei. Assalamualaikum. It's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborakkan berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua full spoiler bagi chapter yang ke-1076 yang akan datang, dan ianya sudah semestinya telah pun dikonfirmasikan kepada kita semua oleh Redon. Banyak gila informasi menarik dalam spoiler pada kali ini. Nak tahu apakah informasi tersebut? So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Dapatkan brownies cookies homemade di Shopee, produk terkini dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Scoverto Anime. Follow TikTok Kimis Coverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodamo. Kisah seorang anak yang duka Mustafa kerana ibunya batuk. Tajuk bagi chapter yang ke-1076 nanti bakal diberi judul sebagai Old Friends. Dalam cover page nanti kita pula akan melihat sebuah color spread yang menunjukkan kru Mugiwara Pirates yang memakai pakaian moden seperti spek mata hitam, topi, jeans, hoodie. Ianya dikatakan mirip dengan color spread yang terdapat dalam chapter yang ke-916. Chapter nanti akan dimulakan dengan sambungan bagi apa yang telah berlaku pada penghujung chapter yang lepas. Zoro akan mendengar suara Nami yang menjerit dari jauh. Jadi Zoro mengatakan bahawa mereka perlu untuk melindungi kesemua Vegapunk dan juga membantu nakamanya yang lain. Namun demikian, kita tidak akan ditunjukkan dengan perkembangan terkini bagi kesemua grup yang sedang mencari Dr. Vegapunk yang asli itu dalam chapter pada kali ini. Disebabkan oleh hal yang demikian, Zoro dan Luffy memutuskan bahawa mereka perlu menghabiskan pertarungan mereka dengan segera dan mereka tidak boleh untuk terus mengangkat Lucci dan Kaku seperti sebelum ini. Kaku kemudiannya akan memberitahu sesuatu kepada Luffy. Kaku mengatakan kepada Luffy bahawa Kaku akan membenarkan Luffy untuk menggari semula dirinya itu seandainya mereka semua mampu untuk mengalahkan Seraphim di sana. Luffy kemudiannya mengatakan bahawa dia bersetuju dengan kata-kata daripada Kaku itu. Luffy kemudiannya dikatakan bakal memberitahu kepada Lucci untuk tidak membalas dendam ke atas Vegapunk dan nakamanya yang lain selepas pertarungan menentang Seraphim ini tamat. Memandangkan Lucci tak mampu untuk menewaskan Luffy, Lucci berkata bahawa dia setuju dengan kata-kata Luffy itu. Lagipun dia hanya berniat untuk bunuh Luffy terlebih dahulu. Lepas Luffy mati, barulah Lucci akan bunuh nakamanya yang lain. Shaka kemudiannya memberikan kunci gari tersebut kepada Luffy. Shaka membenarkan Luffy untuk melakukan apa-apa sahaja asalkan tindakan Luffy itu mampu untuk menyelamatkan Dr. Vegapunk yang sebenar. Luffy kemudiannya akan membebaskan Lucci dan Kaku walaupun Zoro tidak mempercayai kedua-dua ejen CP0 itu. Luffy dan Lucci akan menentang S-Bear manakala Zoro dan Kaku akan menentang S-Hawk. Luffy dikatakan akan menggunakan Gear Force dan Lucci pula akan menggunakan hybrid formnya sahaja. Mereka berdua tidak akan menggunakan mode awakening mereka masing-masing. Kaku pula tidak berubah menjadi zirafah. S-Hawk pula akan menggunakan kemampuan buah iblis Super-Supernomi daripada Mr. One aka Dust Bones menyebabkan badan S-Hawk menjadi seperti besi. Kemudian dalam satu double page yang sangatlah menarik, gandingan Luffy, Lucci dan Zoro Kaku ini akan menggunakan serangan combo ke atas S-Bear dan S-Hawk. Luffy akan menggunakan Gomu no Kong Gun, manakala Lucci pula akan menggunakan Roku Gun. Kemudian Zoro pula akan menggunakan serangan Rengoku Onigiri, manakala Kaku pula menggunakan serangan Rankyaku Hakurai. Kemudian kita dikatakan bakal melihat kedua-dua Seraphim itu yang akan terpelanting keluar bangunan disebabkan oleh serangan combo Luffy Lucci dan Zoro Kaku ini. Panel kemudiannya akan beralih ke arah Vegapunk yang sebenar. Vegapunk akan terjaga di dalam sebuah penjara rahsia dalam makmal tersebut. Vegapunk kini berada dalam keadaan seorang tua seperti sedia kala dan dia juga sedang dirantai dan mengalami kecederaan. Vegapunk kini bersama dengan beberapa ejen Cyberpol yang dikatakan telah pun hilang pada beberapa bulan dan minggu yang lepas. Mereka ini terdiri daripada unit CP5,
CP7 dan juga CP8. Vegapunk juga tertanya-tanya macam mana dia boleh dipenjarakan, dan dia juga bertanyakan macam mana kajian dia tentang poneglyph boleh bocor kepada world government. Panel kemudiannya akan beralih ke arah luar Egghead Island sambil ada Marine yang sedang berkomunikasi mengatakan bahawa lebih daripada 100 buah kapal telah pun dikerahkan ke Egghead Island. Panel kemudiannya akan beralih ke arah Elbaf. Kita akan ditunjukkan dengan keadaan di dalam sebuah bar yang berhampiran dengan pantai. Shanks dan Red Hair Pirates sedang minum di dalam bar tersebut. Seorang budak gergasi bertanyakan kepada Shanks, adakah dia boleh menyertai Shanks di atas kapalnya itu. Shanks kemudiannya menolak permintaan budak tersebut seperti mana yang telah dilakukan oleh Shanks kepada Luffy dalam chapter yang pertama dahulunya. Pekerja perempuan di bar tersebut kemudiannya mengatakan kepada budak gergasi itu untuk berputus asa sahaja. Beberapa buah kapal daripada fleet Red Hair Pirates yang berada di pinggir pantai Pulau Elbaf itu kemudiannya memberitahu kepada Shanks bahawa mereka melihat kapal Kid Pirates memasuki perairan pulau tersebut. Ben Beckman kemudiannya mengatakan bahawa musuh kita pasti dalam keadaan yang marah. Lucky Roo kemudiannya akan mengatakan kepada Beckman bahawa tengoklah siapa yang sedang bercakap tu. Kau rasa diorang tak puas hati dengan siapa? Shanks kemudiannya mengatakan bahawa nampak gayanya dia terlalu leka berbual. Nak buat macam mana? Dia baru sahaja berjumpa dengan kawan lamanya yang Shanks sangkakan sudah pun mati sebelum ini. Shanks kemudiannya akan bangun daripada meja tersebut dan berkata, aku tak nak menyebabkan banyak kerosakan yang berlaku di sini. Boleh tak korang tolong aku, Brogy dan Dory? Kemudian dalam satu double page yang sangat menarik, kita akan melihat Red Hair Pirates yang kini sedang minum bersama-sama dengan Brogy, Dory, Karsi, Oimo dan beberapa kumpulan giant yang lain. Kita akan melihat yang mereka semua ini sangat-sangat menghargai Shanks. Brogy dan Dory kemudiannya akan berkata, of course brother, kami bersiap untuk membantu kamu untuk berlawan. Shanks kemudiannya dikatakan akan berjalan bersama-sama dengan Dory dan Brogy untuk memulakan pertarungan. Shanks kemudiannya akan menghantar Rockstar untuk pergi berbincang dengan Kid Pirates terlebih dahulu sebelum mereka memulakan perlawanan. Shanks berkata kepada Rockstar untuk memberitahu kepada Kid sama ada Kid ingin berlawan dengan Shanks sekarang juga ataupun Kid masih diberi peluang untuk mengaku kalah dan menyerahkan ke semua road poneglyph yang mereka miliki. Kita kemudiannya akan ditunjukkan dengan panel kapal Kid's Pirate yang sedang berlawan dengan kapal Red Hair Pirates Fleet yang lain di lautan tersebut. Killer kemudiannya akan memberitahu kepada Kid bahawa semasa pertarungan mereka yang lepas, Kid langsung tidak berkesempatan pun untuk melihat wajah Shanks. Kali ini kau mungkin bukan hanya setakat hilang sebelah lengan sahaja, Kid. Kid kemudiannya akan berkata kepada Killer bahawa mereka hanya perlu risau tentang perkara tersebut sekiranya mereka kalah. Kemudian kita akan melihat Shanks yang sedang berjalan menuju ke pinggir pantai sambil kapten-kapten yang lain bersorak untuk Shanks. Dan nak tahu what exactly happened in the next chapter, make sure korang menonton video chapter review 1076 yang akan dikeluarkan tidak lama lagi. InsyaAllah akan aku hasilkan secepat yang aku mampu. Sebabnya full spoiler pada kali ini hanya berkongsikan maklumat kepada kita setakat ini sahaja. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah see you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi